Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya Cikgu Akmalunisa. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2.2 iaitu reka bentuk mekanikal. Kita tengok dulu apa dia standard kandungan yang akan kita capai pada hari ini. Standard kandungan 2.2 iaitu reka bentuk mekanikal. Standard pembelajaran kita 2.2.1 iaitu mengenal pasti komponen mekanikal, dan yang kedua ialah 2.2.2 menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Kita lihat pada objektif pembelajaran hari ini. Objektif pembelajaran kita pada akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, menyenaraikan komponen yang terdapat dalam sistem mekanikal. Yang kedua, menjelaskan komponen mekanikal yang terdapat dalam produk yang dipilih serta bagaimana ia berfungsi. Kriteria kejayaan kita pada hari ini, murid dikira berjaya jika murid dapat yang pertama, menyenaraikan sekurang-kurangnya 7 komponen yang terdapat dalam sistem mekanikal, dan yang kedua, menjelaskan sekurang-kurangnya 2 komponen mekanikal yang terdapat dalam produk yang dipilih serta bagaimana ia berfungsi. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, cuba kamu lihat apa yang terdapat pada gambar rajah ini. Ya, betul. Gambar rajah di bawah menunjukkan proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika kita lihat gambar rajah pertama, kerja menjadi mudah dengan menggunakan kren. Gambar rajah kedua menunjukkan seorang yang mengangkat barang menggunakan tenaga manusia, iaitu tenaga mereka sendiri. Di sini dapat kita lihat bahawa dengan menggunakan mesin ataupun kren, lebih memudahkan proses pemindahan barang berlaku. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang komponen mekanikal, iaitu proses yang memudahkan kerja-kerja harian kita. Mari kita lihat apa dia komponen mekanikal. Dalam 2.2.1, kita akan mengenal pasti komponen mekanikal. Sistem mekanikal adalah beberapa komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi menyelesaikan sesuatu tugasan yang telah diprogramkan. Selain itu, ia juga sebagai mekanisme untuk mendapatkan hasil pengeluaran. Mari kita lihat apakah dia komponen mekanikal. Hari ini kita akan belajar 11 komponen mekanikal. Antaranya ialah yang pertama, tali sawat iaitu belting. Yang kedua, tuil atau tuas iaitu lever. Yang ketiga, takal iaitu puli. Yang keempat iaitu rantai ataupun chain. Yang kelima ialah gelongso ataupun dikenali sebagai slider. Yang keenam ialah gear. Ketujuh ialah pautan iaitu linkage. Kelapan iaitu galas berbola. Selain dari itu namanya ialah ball bearing. Yang kesembilan bindu ataupun chuck. Yang kesepuluh aci sesondol iaitu camshaft. Dan yang terakhir sekali adalah aci engkol iaitu crankshaft. Okay, sekarang kita telah mengenal pasti 11 komponen mekanikal. Jadi, mari kita lihat satu persatu perincian setiap komponen mekanikal tersebut. Pertama ialah gear. Gear ialah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Gigi yang terdapat pada badan gear berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada satu sumber kepada penerima. Terdapat pelbagai jenis gear yang kita boleh ketahui. Antaranya ialah yang pertama ialah gear serong iaitu bevel gear.
Gear serong biasanya digunakan di kerudi tangan ataupun pemutar telur. Yang kedua ialah gear taji iaitu spur gear. Kebiasaannya, gear taji ini kita dapat lihat pada mesin getah dan juga jam tangan. Yang ketiga ialah gear helix, yang mana gear helix ini berfungsi sebagai mekanisme kelajuan tinggi. Contohnya biasanya terdapat pada pemacu kereta untuk menukar kelajuan pada gerakan kereta. Yang keempat ialah gear tulang herring iaitu Harris-Bolt gear. Dan yang kelima ialah gear rak dan pinan iaitu Rack and Pinion gear. Gear rak dan pinan ini menggunakan prinsip pergerakan pinan dalam bentuk putaran dan ia akan ditukarkan ke rak yang bergerak secara linear. Contohnya, gear rak dan pinan boleh didapati pada pintu gelang start automatik yang terdapat pada pasaraya dan juga klinik dan sebagainya. Seterusnya ialah gear meter iaitu meter gear. Ini adalah gear serong pilin ataupun spiral bevel gear. Gear screw iaitu screw gear. Gear dalam iaitu internal gear. Dan yang akhir sekali adalah gear belitan iaitu worm gear, yang mana gear belitan ini biasanya digunakan di dalam spana boleh laras. Mari kita lihat pada komponen mekanikal yang kedua. Komponen mekanikal yang kedua adalah pautan iaitu linkage. Komponen ini berfungsi sebagai penghubung sesuatu komponen atau bahan bagi melengkapkan sesuatu sistem. Kebiasaannya, pautan ini digunakan pada pintu. Komponen mekanikal ketiga adalah tuil atau tuas. Sistem ini berkaitan dengan daya, beban dan juga fulcrum. Fulcrum ialah titik tetap di mana rod bergerak secara bebas. Manakala daya pula ialah tolakan yang menyebabkan objek itu bergerak. Tuil atau tuas terbagi kepada tiga, iaitu pertama, tuas kelas pertama, yang mana beban berada di bahagian tepi, kemudian fulcrum berada di bahagian tengah dan akhir sekali daya berada di bahagian hujung. Bagi tuas kelas kedua, fulcrum akan berada di bahagian tepi, beban berada di bahagian tengah dan akhir sekali daya untuk mengangkat berada di bahagian hujung. Kita ambil contoh di sini adalah seperti kereta sorong. Bagi tuas kelas pertama, kita ambil contoh seperti layar kabung. Manakala tuas kelas ketiga, kita ambil contoh iaitu roda pemancing, yang mana fulcrum berada di bahagian tepi, daya berada di bahagian tengah untuk kita menarik ikan tadi, kemudian akhir sekali beban berada di bahagian hujung. Yang keempat, komponen mekanikal yang keempat adalah takal, iaitu puli. Takal ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda yang berputar pada ganda, yang mana takal ini dapat memudahkan seseorang untuk mengangkat barang ataupun memindahkan barang dengan mudah tanpa menggunakan daya yang tinggi. Seterusnya adalah tali sawat iaitu belting. Tali sawat digunakan untuk menghubungkan takal pemacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal yang dipacu. Di sini kita ambil contoh tali sawat yang berada pada mesin jahit. Dengan adanya tali sawat ini memudahkan kerja dilakukan dengan sempurna. Komponen mekanikal seterusnya adalah aci sesondol iaitu camshaft. Aci sesondol ini digunakan untuk membuka dan menutup injap iaitu valve. Kebiasaannya aci sesondol ini ditemukan dalam kenderaan bermotor seperti kereta. Bagi aci engkol pula,
Aci engkol ini digunakan untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan putaran, seterusnya sebagai penghantar kuasa ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Dengan adanya aci sesonda dan aci engkol ini, kereta dapat bergerak dengan mudah dan juga tidak berlakunya geseran pada pergerakan kereta tersebut. Gelongsor. Gelongsor berfungsi sebagai pengurang geseran bagi menggerakkan sesuatu komponen. Komponen ini banyak digunakan dalam industri yang memerlukan pemindahan beban yang berat. Seperti contoh, kamera yang dipasang pada gelongsor ini dapat memudahkan industri perfilman dalam membuat penggambaran semasa berada di luar kawasan tanpa perlu mengangkat kamera tersebut. Hanya menggunakan gelongsor, kerja menjadi mudah. Komponen berikutnya ialah galas berbola ataupun ball bearing. Galas berbola ini digunakan sebagai penghantar bagi objek yang berputar. Komponen ini juga bertindak sebagai pengurang geseran dan melancarkan pergerakan. Kebiasaannya, galas berbola ini diletakkan pada roda basikal. Berikutnya adalah bindu. Bindu berfungsi untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Jadi kita tidak perlu risau, mata gerudi akan tercabut dengan mudah. Bindu ini digunakan bersama dengan mesin gerudi. Dan yang terakhir sekali adalah rantai. Rantai berfungsi sebagai penghantar kuasa antara dua gear. Komponen ini banyak digunakan pada basikal dan juga motosikal. Setelah kita mengenal pasti 11 komponen mekanikal, sekarang kita beralih kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu 2.2.2. Bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Dalam bab ini, saya memilih basikal, yang mana terdapat pelbagai komponen mekanikal yang digunakan di dalam basikal. Kita ambil yang pertama, iaitu handle. Handle mengawal haluan basikal sama ada ke kiri, ke kanan ataupun ke hadapan. Pengguna dapat menggerakkan handle dengan bebas kerana menggunakan galas berbola iaitu ball bearing. Kedua, pedal. Pedal akan berpusing apabila dikayuh dan menghasilkan tenaga penghantar kuasa untuk basikal bergerak. Rantai dan gear memainkan peranan sebagai komponen penghantar kuasa. Yang ketiga adalah brake. Brake iaitu sistem brake ini digunakan untuk memperlahankan atau memberhentikan basikal yang sedang bergerak. Tuas digunakan pada pemegang untuk mencengkam brake. Dan akhir sekali adalah roda. Roda membolehkan basikal bergerak dengan lancar. Galas berbola yang terletak pada roda membenarkan roda berputar dengan mudah. Sekarang tibalah masanya untuk uji minda. Cuba pilih satu produk, kemudian huraikan apakah komponen mekanikal yang terdapat pada produk tersebut. Dan untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu tentang subtopik ini, bolehlah kamu mencuba latihan pada word wall pada link yang diberikan ini. Selamat mencuba. Semoga berjaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.